tuan-tuan, dan dia tidak akan mendapat kecelakaan di atas muka bumi Allah. Nah, itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Yang ini nama dia ittiba'i sunnah. Tak kira bab apa pun. Contohlah bab makan. Contohnya dalam keadaan tadi. Pernah berlaku ketika di zaman Nabi SAW, seorang sahabat, maka dia sakit perut, maka dapat panduan daripada Nabi. Nabi kata minum madu. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Nah, pasal madu ni sumber kebahagiaan dan juga sumber kesihatan. Itu maknanya dalam keadaan tadi. Maka tak apalah, dia pun minum. Bila dia minum, jadi lagi sakit. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, pergi mengadu pada Nabi SAW. Maka Nabi kata, dalam bab ni tak ada pembohongan pada hadis Nabi SAW. No? Yang muhung siapa dia? Perut hang tu pembohong. Senang faham dah betul tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Itu dalam bab makan ni kita kena faham balik. Macam orang duk sebut lah, saya dah sebut selalu dulu ni, iaitulah makan kambing sakit. Makan kambing sakit. Kita penduk wirid 40 tahun makan kambing sakit. Makan kambing sakit. Makan kambing sakit. Lawan orang pakat kulun pula. Sampai main raya orang duk cari kambing makan. Hak golek sekong-sekong untuk dalam keadaan jadi tak ada dia tanya pula. Pasal apa? Pasal orang tak wirid lah makan kambing sakit. Pasal apa? Orang tahu kambing tu makanan sunnah. Hak sakit tu bukan kambing. Hak sakit tu dia, pasal dia tak penyakit. Yang tu saja tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Bukan tentang kambing tu sunnah. Sebab itu orang yang ikut sunnah ni tak rugi dan tak akan mendapat kecelakaan di atas muka bumi Allah. Sebab itu sahabat dulu, orang-orang dulu, tabi'in dulu, mereka akan rujuk sahabat. Apa dia kehidupan Nabi SAW. Cuma kadang-kadang contoh betul lah, dia kata bagus makan kurma sunnah Nabi SAW. Tetap sakit juga. Pasal apa sakit? Tiga-tiga dia hentam. Tak kena gaya juga. Itu soalan dia. Kita ambil balik sunnah, kena lengkap lah. Bukan boleh kita ambil tak suasa kambing. Tak apa. Kambing sunnah, sekok dia hentam tuan-tuan. Farah tak apa. Kita itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Jadi kena faham yang tu kaedah dia untuk kita jadikan pedoman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu dalam melaksanakan sunnah, silap tak mana bukan silap sunnah. Maknanya silap kita dalam bab amalan. Itu kena faham dulu tu. Jangan terus buat sunnah jadi cerita. Bukan salah sunnah tu, salah kita. Pasal kita tak ambil dan tak laksanakan dengan sepenuhnya dan dengan kaedah yang sebenar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sambung lagi tuan-tuan, saya pun tak baca dah matan ni sebab panjang. Kita terus masuk pada makna dia tuan-tuan. Sambung lagi. Setelah dua perkara dah disentuh, 3 ke 2 kat di situ dalam keadaan tadi kalau tak salah saya 2 ataupun 3, 2 perkara dah disentuh. Yang pertama, malaikat mengembangkan sayapnya dan menghamparkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu. Kelebihan orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, hukum tentang khauf, iaitulah seperti macam stokin tu yang dipakai, iaitulah tak payah dibuang untuk kita basuh kaki, kita sapu khuf saja. Okey, yang ni yang ketiga. Baik, sambung lagi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kemudian aku bertanya lagi. Ni Zar tanya lagi Safwan. Dia tanya lagi sahabat yang bernama Safwan. Tanya apa dah? Adakah engkau mendengar beliau menyebut sesuatu di dalam perkara berkasih sayang? Aku nak tanya hang Safwan. Hang pernah dengar tak Nabi SAW sentuh tentang persoalan mahabbah, iaitulah kasih sayang? Bagaimana sifat berkasih sayang di antara kita, bagaimana menghidupkan kasih sayang yang paling penting sesama kita di atas muka bumi Allah. Ada tak Nabi sentuh bab tu? Dan aku nak ikut sunnah Nabi dan nak bagi faham bagaimana maksud kasih sayang tadi. Jawab Safwan, ya.
Iaitu dia bawa contoh, kami telah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Kami ini kira satu hari bermusafir bersama-sama dengan Nabi. Sedang kami berada di sisi beliau. Tengah kami ada dengan Nabi itu, tiba-tiba seorang badui. Seorang badui, disebut badui maknanya orang yang duduk di di pendalaman lah, senang faham lagu tu, Arab yang duduk di pendalaman. Memanggil Nabi dengan suara yang nyaring, kuat sungguh, deras sungguh. Dia keluar, dia kata, "Hei Muhammad." Panggil deras bukan main ni. Padahal kalau panggil pelan pun Nabi dengar. Dia keluar dengan suara yang deras, "Hei Muhammad." Macam kita lah kadang kawan duduk depan tu, kita boleh keluar pelan pun boleh. "Mat, main sat tak? Mat, Dia lagu tu dia panggil, tuan-tuan nak buat guna suara dia deras. Itu persoalan dia. Macam Tok Wan saya dulu, saya ingat lagi, waktu ingat kecil-kecil dulu tu. Siapa lalu yang depan rumah dia duduk di cangkat Imam Tebal. Tok aku cangkat dulu ni. Dia kira suara deras sampai orang kenal lah. Orang tengok siapa pun, "Oi!" Dulu deras. Itu persoalan dia. Itu yang saya mengajar satu tempat dan kata, "Ni turun Tok Wan dia, suara deras." Itu persoalan dia. Nak buat macam mana dah meka tu, dah orang payah lah tuan-tuan. Muslimin, muslimat, rahimahullah. Dah nyaknanya pasien tu tak orang payah. Dia boleh panggil pelan, tapi dah pasien bercakap deras ya tuan-tuan. Kalau dia bercakap tu satu kampung dengar, kira lagu tu. Nampak macam mana? Dia bukan semua orang lagu tu. Ada seorang yang jenis, ada jenis orang bercakap pelan, tak orang payah. Kadang jenuh bang dengar, dia kata apa? Buat dia tu pasien lagu tu, tak orang payah. Dia masih tak serupa. Tak serupa tuan-tuan muslimin, muslimat, rahimahullah. Itu persoalan dia. Jadi badui ni termasuk yang ini deras. Dia pun sebut apa? Dia sebut, "Hei Muhammad." Beliau tu dirujuk pada Nabi SAW. Nabi pun menyahut dengan suara yang nyaring seperti itu pula. "Ya." Nabi pun jawab deras juga, "Ya." Dah jawab panggil deras, jawab deras. Itu pun persoalan dia dalam keadaan tadi. Jadi bila sahabat semua ni dengar, mereka bercakap dengan Nabi sopan santun, lemah lembut. Nak panggil Nabi pun kira orang kata panggilan yang terbaik. Pasal apa? Pasal mereka ni kira orang yang paling sayang pada Nabi, lebih daripada mak pak lagi tuan-tuan. Jadi mereka tengok kelaku lagu tu, kira marah. Pasal kami ni yang dekat dengan Nabi pun tak pernah duk panggil, "Oi Muhammad, hei." Tak ada lagu tu. Cakap dengan penuh. Macam kita lah kadang dengan mokpok dan sebagainya dalam keadaan tadi bercakap ke mana? Lagu tu kaedah dia. Maknanya nak tinggi suara pun tak agama dalam keadaan tadi. Tak ada kalau kata suara deras pun panggil, tak ada lah. Hei, tak ada lagu tu tuan-tuan. Dia ada kaedah-kaedah dia. Jadi sahabat tengok ni, mereka kata kepada aku pun, kata Safwan berkata kepada badui itu. Jadi Safwan pun tegur, sayang, rendahkan suaramu, sesungguhnya engkau sedang berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hei, hang tahu tak? Hang kelui siapa? Kalau kelui member hang tak apa. Ni hang kelui Nabi. Lagu itulah dalam keadaan tadi Safwan tegur. Kau adalah dilarang bersuara keras seperti itu. Tak boleh, janganlah duk cakap deras, tu cakap pelan. Dia menjawab, badui itu jawab, dia kata, "Demi Allah." Tu dia ada sebut demi Allah ni hebat lah. "Aku tidak akan merendahkan suara. Aku tak boleh dah. Memang lagu ni aku takkan boleh. Pasal apa? Aku takkan rendahkan suara. Bukan tegar. Memang passion aku lagu tu. Dia cerita ada Zat ni. Nak buat macam mana? Pilih cakap deras, tak apa payah.
Duduk tang ni pun 3 batu boleh dengar. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tak apa ya. Dia ada jenis lagu tu. Nak buat macam mana? Tapi kita pun kena tengok juga. Kadang bukan dia saja nak jenis lagu tu. Dah passion tempat dia lagu tu. Macam orang bukit. Rumah sebiji. Nak tulis Maisat. Boleh main. Kadang sembang tu, nak pergi rumah dia tak larat turun. Sembang dari sini, dari sana. Hak kawan tu pun seorang, ini pun seorang. Jadi dah biasa lagu tu, tuan-tuan muslimin, muslimat rahimahullah. Kalau nelayan pula, dia duduk tepi laut, ada pula sangkak ikan untuk buat darah ikan lari. Sembang pelan pula. Contoh lah, kalau saya tak tahu rumah nelayan ke mana, tapi contoh lah nak apa. Yang ni badui duduk tengah padang pasir, kena darah ya. Dia punya orang panggil apa? Bi'ah, situasi dan suasana dia macam tu. Tak apa ya. Bukan maksud aku tak mau pelan. Nak lagu tu lah. Tak apa ya. Itu persoalannya. Aku tidak akan merendahkan suara seseorang kasih kepada kaum tak kala berjumpa dengan mereka. Maknanya aku cakap dengan siapa pun lagu ni. Bukan kata dengan siapa pun hak yang orang hak yang biasa aku cakap aku ni, pemimpin aku pun aku cakap aku ni, siapa aku sayang aku cakap aku ni juga. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi nak. Mendengar itu telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan bersama orang yang dikasihinya pada hari kiamat. Maka Nabi sebut al-mar'u ma'a man ahabba fi yaumil qiyamah. Maknanya orang itu akan bersama orang yang dia kasih pada hari kiamat. Apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni ialah dia nak habaq kat kita adab dan akhlak. Dan jangan mudah prasangka. Kita sosok orang cakap biadab. Dah passion dia lagu tu, tak payahlah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Yang ni yang disebut oleh pepatah Inggeris, don't judge the book by the cover. Jangan kamu hukum sesuatu buku berdasarkan kulit. Macam tu. Jangan tengok orang betul hukum dia ni kasar. Dah passion dia lagu tak apa payah. Macam kita bercakap lah, kalau belah, tak tahulah belah tempat saya pun cakap dengan orang tua-tua, cik mai ke mana, mai tua pun dia tua lah, cik juga. Tambah kalau buah aku dengan ayah ni kira korang ajak paling usang. Tapi kalau pergi sengah-sengah tempat, saya pergi belah rumah kawan saya, kan jauh belah-belah sini lah. Tu belah Pulau Korau, belah apa semua, dia bercakap dengan pak dia aku. Kita dengar, kita berkata dia apa korang ajak dengan ayah. Dia kata cuba dengar. Dia bercakap apa kenapa lagu tu? Dah passion dia lagu tu nak buat macam mana? Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Baik itu kita kena faham wakil, kita kena faham bi'ah. Jangan kita terus berhukum. Biadab. Dah itu lagu tempat kita nak buat macam mana? Macam kita mengajar, tu yang kadang kena buat homework juga. Kita pilih tempat tu di mana. Jangan mudah. Tu yang kita kena tengok suasana. Baik itu kadang-kadang kataan belah kita tak ada masalah. Kita sebut bangsat tak apa. Bangsat, faham maksud dia bangsat. Saya bangsat daripada tanah liat main di sini. Contohnya. Tak apa, tak ada masalah apa. Tapi kalau pergi di Selangor, saya pernah ceramah, orang sebut bangsat, berubah muka orang. Rupanya maki kalimah celaan. Jadi kena buat kajian. Buat macam mana? Tak payahlah. Itu yang kadang berceramah, kita mengajak dan berceramah ni pun dia boleh membawa kepahaman kepada kita. Kita boleh faham. Kadang-kadang macam benda kita lawak lah, benda kita cukup lawak bagi orang, dia pun tak faham nak lawak orang kan. Tapi berceramah dia faham. Ceramah benar lawak ni lawak tu. Kalau kita berceramah belah kita ni dia gelap 3-4 hari tak siap. Dia ada betul tuan. Ni tak ada siapa pun tak gelap. Siapa pun tak gelap. Tuan ni muslimah rahimahullah. Dia kan gelap. Dia apa? Pasal tak gelap. Seorang yang gelap.
potong sama sobek yang atas. Masa makan tanya sembang lah. Nah, mai duduk sini lah. Dia kata tak, dia orang Kuala Nerang. Oh, patutnya ulah kita, patut dia gelak, dia faham. Hak lain ni pakat tanya pula terjemahan dalam lorat depa, bahasa tempat depa tu, belah Basrah tu, lagu mana perkataan tu semua, dia pun terjemah balik cara bahasa depa. Baru pakat gelak tuan-tuan. 2 jam pula pun nak gelak. Tuan-tuan, itu yang kita syok. Pasal baru faham. Tak apa ya. Nanti yang kata kadang bila kita ni pengalaman di seronok pelayang ni, dia boleh bantu kita untuk untuk faham bi'ah dan juga suasana. Itu yang maknanya ada hadis Nabi, saya lupa matan dia, nak bercakap dengan sesuatu kaum, ikutlah bahasa kaum tu. Maknanya bukan maksud cakap bahasa kaum tu sangat. Maksudnya hang kena tengok bi'ah suasana tempat tu. Kena jagalah hak sensitivity situ, lagu mana tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pengalaman. Jadi yang tu dibentuk dalam pengalaman tuan-tuan. Macam satu lagi, belum faham juga saya ceramah sebut maknanya perkataan nangwai. Nangwai ni biasa lah. Kita tak ada masalah apa. Oh, muka berubah. Rupanya pantang nak sebut nangwai. Ada perkataan dia pun nangwai ni kira kalimah maki yang begitu hebat. Lepas tu saya pun berhati-hatilah. Kan kita tak ada masalah. Kalau orang sebut saya, memang saya ni nangwai lagi. Maknanya tak terang mana lagi lah. Ubun-ubun pun kira masih belum keras lagi. Pengalaman pun tak banyak lagi. Itu soalan dia dalam keadaan tadi. Yang ni macam itulah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sebab itulah kita tak boleh hukum badui tadi tuan-tuan. Kata dia korang ajak dan dia biadab. Itu pengalaman nak habang. Sebab itu Nabi sebut apa? Orang yang dia bila dia sayang pada seorang, maka dia akan bersama dengan orang itu di hari kiamat. Artinya, maknanya walaupun gaya dia lagu tu, tapi dia abang, maknanya apa? Aku keluar ni, itulah pandangan kasih sayang yang paling tinggi pada Nabi SAW. Tapi dah cara aku tu, nak buat macam mana? Cara aku, tapi yang paling aku sayang sekali ialah Muhammad. Maknanya engkau akan bersama dengan Muhammad. Macam itulah juga kita pun. Hang sayang siapa? Tak kira lah. Hang duduk sama dia lah isu ni. Hang sayang siapa? No? Dia sayang pemimpin yang zalim. Duduk dengan pemimpin yang zalim. Tak kira lah siapa pun. Oh sayang sungguh, jangan ada buat mungkar. Sebut pemimpin pun, dia sebut pemimpin dia, siap. Lepas tu dia usaha, maknanya tertentu siap urut belakang. Tak usah duk main dah. Pasal apa? Sentuh pemimpin. Tak boleh. Orang Melayu ni dia cukup pantang tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Padahal tak betul. Betul itu sudah kira siapa? Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Itu persoalan dia tuan-tuan. Macam bila kita sebut innallaha yabghadu kullu alimin bid dunya wa yajhalu bil akhirah atau kama qala, iaitulah Allah Ta'ala paling murka, Allah Ta'ala paling benci. Siapa dia tuan-tuan? Orang yang bab dunia dia pakar, tapi bab akhirat dia jahil. Tak kira lah siapa apa. Contoh, kita kata contoh kita ambil paling rendah. Makcik ni pakar buat kuih. Dia ni kira buat lempiang bakar, kira tak ada siapa boleh lawan. Itu soalan dia dalam keadaan tadi dengan lembut, dengan garing di luar elok. Kalau makan kira sebiji tak cukup 5 biji lah. Itu soalan dia dalam keadaan tadi. Kira pakar, kira dia orang duk masak lempiang bakar tu, dia baru dia tahu dah ni hanyut ke tak masak ke. Tu dia kira pakarnya. Tapi bab akhirat dia tak tahu. Dia masuk dalam hadis Nabi SAW. Begitu juga sampai ke atas pemimpin contohnya. Dia pandai takbir negara. Kod nu, kod ni. Oh pandai Ustaz. Pandai berhutang. Tu pandai juga. Bukan mudah nak berhutang. Pasal itu tak tahu nak berhutang kot mana dah. Tak tahu nak kona kot mana dah. Penat tak minyak. Nak faham betul lah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Ada orang sebut saya, satu pangah sebut saya, dia kata berhutang tak payah pandai. Tak, saya pun pandai berhutang.
Kalau betul pangah boleh jadi pemimpin. Kadang tak lupa dalam keadaan jadi hebat tu. Nak kata apa lagi tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. No. Waktu pun nak faham dah ni kita faham lagu ni lah. Pemimpin tu pakar lambat mentadbir negara. Kemas sungguh dan sebagainya. Tapi dia jahil bab akhirat Allah. Dia masuk apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira siapa. Nah, itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Ikut hang sayang siapa? Tengok dia kata saya sayang sungguh K-pop, penyanyi Korea. Sayang sungguh tak tahu nak bang lah dalam keadaan tadi. Esok sekali dengan K-pop. Agak-agak K-pop nak duduk kat mana tu? Alhamdulillah. Agak-agak lah kita baca cara kita congak kita geng K-pop nak pergi duduk kat mana? Senang faham tu. Kalau duduk kat esok duduk sekali kenapa? Sebab Nabi dah kata al-mar'u ma'aman ahabba. Siapa yang suka dan sayang bersama, dia tekan duduk itu. Dia sayang bersama ulama, dia sayang semua ulama. Tok guru ulama agak-agak duduk kat mana? Ulama betul. Maknanya syurga muslimin muslimat rahimahullah. Sebab itu maknanya hak yang teknikal tadi yang tu tak penting sangat. Tak ada masalah. Buktikan sayang tu. Banyak benda lagi kita boleh buktikan sayang tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi tahu dan terus kalau minum nanti dia faham kita. Itu soalan dia. Dia boleh terus kita buat tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi maknanya dalam keadaan tadi kalau kita faham sungguh-sungguh di sini tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, hak teknikal tu penting juga lah. Baik tu adab kena jaga, kan tak nak jaga. Cuma kalau kita boleh jaga je. Hak kawan tadi nak buat macam mana tuan-tuan, tak upaya dia jenis tu. Maknanya jangan marah kat dia, bentuk pelan-pelan. Kita panggil dia, hey, jangan marah dia. Jangan kata apa hang kurang jangan. Dah lagu ni cara kita beradab, protokol dia lagu ni dan sebagainya dalam keadaan tadi. Kena faham lah. Maka dia pun kena cerita bagi elok tuan-tuan, dia faham. Tu yang tadi Safwan kata dia lagu tu, dia kata, dari Allah aku tak boleh untuk dapat nama rendahkan suara aku. Nampak je nak dia nak bapak. Memang passion aku lagu tu dah. Bukan passion musim luruh, musim bunga. Dah passion dia passion macam tu dah. Tak upaya nak buat macam mana untuk kita ambil yang tiba di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya tuan-tuan, untuk sama-sama kita mendapat rahmat dan juga mendapat inayah daripada Allah. Jadi kesimpulan pengajaran kita pada hari ini, adab dan akhlak cukup penting. Itu kena ingat. Tak kira kita berhadapan dengan siapa, tambah-tambah mereka tu lebih tinggi martabat dan kedudukan daripada kita. Yang tu salah satu punca utama untuk kita mendapat keberkatan daripada Allah. Jangan hukum orang berdasarkan tabiat yang utama, berdasarkan kaedah kriteria dia. Kita jangan terus orang panggil apa? Prasangka. Prasangka ni makna sangkaan mula kita lagu tu. Jangan. Maknanya kita tak tahu tuan-tuan. Kadang kita nampak kasar, nampak kasar. Nampak kasar, nampak tengok situ macam ni, dia tengok sebentar lalu dengan suara dia dengan apa ni. Dia ni jangan nak buat mungkat dengan dia ni. Rupa-rupanya dia ni paling lemah lembut. Kira orang apa paling pemaaf. Kalau bahasa jambu dia kata apa? Muka legend tapi hati cute. Itu persoalan dia. Maknanya muka tu nampak situ macam mana. Jangan nampak muka dengan dia. Rupa-rupanya hati cukup lembut. Boleh teriak mudah dan sebagainya, mengalir air mata. Tak itu juga. Kadang nampak sembang kita bercakap elok, lembut dan sebagainya. Jangan ada bongkak perangus semua. Nampak lagu tu. Silap-silap lagi siap. Dengan kita dia boleh jingkai muka. Jangan ada buat muka tuan-tuan. Jadi jangan terus prasangka. Itu satu. Lepas tu pula ingat kalimah ataupun magic word ni ialah al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia kasih di akhirat itu. Tak kira hang sayang tak tahu di dunia ni. Kalau hang sayang, tengok balik tempat depa ni cara congak dah, depa nak duduk di mana. Macam sebut tadi lah, kita tengok congak balik duduk di mana. Ulama kita sayang pada Nabi, Nabi duduk di mana. Ulama kita sayang, dia duduk di mana. Pemimpin Islam, dia kita sayang, dia duduk di mana. InsyaAllah kita akan bersama dengan mereka di tempat yang paling mulia untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu a'lam. Dekat itulah saya serah balik kepada Ustaz tadi. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz atas yang disampaikan. Dan insyaAllah ada sedikit pengumuman di sini. Besok insyaAllah boleh akan disampaikan oleh kepada Ustaz Marwan Syah besok di Masjid Bandar Baru insyaAllah. Kemudian di Pak Sini Motoban bersama dengan kepada Ustaz Abu Naim, Ustaz Syahir di Pasir Terang, Ustaz Zahid di Pasir Sungai Duri, Ustaz Syukri Pasir Tebuk Jawa insyaAllah. Dan seperti mana yang mungkin saudara Syamsul dah bawakan, kita berdoa lah mudah-mudahan Allah SWT memberi kita satu lagi peluang untuk buka kuliah pengajian di satu tempat lagi insyaAllah, dalam rancangan lagi, dalam perbincangan tak dulu lagi lah, dalam perbincangan kita dengan pihak JKK kawasan. InsyaAllah kita akan berusaha untuk membuka satu kelas di Kuala Bagantiang insyaAllah. InsyaAllah di Kuala Bagantiang kita ada permintaan sebelah sana, cuma sekarang masih lagi dalam peringkat perbincangan dengan Jawatan Kuasa Kampung insyaAllah. Dan kuliah kita pada minggu depan di sini insyaAllah bersama dengan Kota Ustaz Jafri insyaAllah, minggu yang ketiga insyaAllah, minggu hadapan. Cumanya minggu hadapan saya tak ada urusan, tapi mungkin Syamsul akan ganti jarak dapat ni lah, tengoklah apa yang patut insyaAllah. Dan depan ni juga ada tabung untuk Mahat An-Najah Rabbaniyah, ada dua lah, satu tabung untuk pembangunan, satu lagi tabung untuk wakaf perniagaan, di mana kita akan gunakan wakaf perniagaan ni untuk jalankan perniagaan dan hasil dari situ untuk pembangunan dan juga pengurusan umum lah, apa yang boleh untuk penggunaan Mahat An-Najah Rabbaniyah insyaAllah. Baru ni saya dah jumpa dengan kontraktor untuk buat tanya survey di sudut piling apa semua insyaAllah lah, mana kos untuk piling tu lebih kurang dalam 45,000 ke 50,000. Tapi Alhamdulillah setakat sekarang ni kita dah ada lebih kurang 70,000. Lebih kurang proses untuk nak ubah nama, penama keran apa semua pun lebih kurang dalam 20 lebih ke. Lebih kurang total semua dalam 70,000 tu, mana kalau seandainya kita dapat kelulusan awal ataupun budi bicara daripada pihak majlis untuk jalankan dulu pembangunan atas tanah tu, mungkin kita akan jalan dululah. Kalau tak, kita terpaksa tunggu sampai selesai urusan tanah tu, itu memakan masa lebih kurang 1 tahun lebih kurang ataupun 1 tahun setengah, baru kita boleh buat apa-apa atas tanah tu lah. Buat masalah tanah tu memang Alhamdulillah dah jarata kan, cuma kita menunggu urusan teknikal ni lah, mudah-mudahan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi insyaAllah segi bajet yang ada untuk kos untuk piling tu lah, mana nampaklah boleh lah insyaAllah. Dan kemudian ni kita akan lancarkan lagi lah insyaAllah. Mungkin nanti saya akan buka bus untuk kalau siapa nak beli barang produk-produk Muslim tu semua insyaAllah, hasil daripada sumbangan tuan-tuan semua lah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan untuk pembangunan Mahat An-Najah Rabbaniyah insyaAllah. Jadi saya jumpa kepada Ustaz untuk bacakan doa penutup. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa bi ni'amah